Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak sambung membincangkan buku teks matematik KSSR tahun 6, soalan muka surat 101, tapi ini soalan yang latih diri. Okey, soalan latih diri yang muka surat 101 yang atas tu yang ada 6 soalan ni dia. Okey, kita akan bincangkan satu-satu. Okey. Saya beri pendapat dulu lah. Pendapat saya soalan yang satu ni ABCD ni jalan kerja dia agak panjang. Nanti saya akan tunjukkan satu demi satu. Jadi saya harap saya dapat terangkan dengan baiklah. Sekiranya ada berlaku kesilapan dalam kiraan saya harap anda boleh berikan komen di bawah untuk membuat pembetulan, dan saya akan buat pembetulan dan saya pinkan komen sekiranya ada kesilapan. Okey. Okey. Jadi mari kita mula. Soalan pertama. Kira tempoh yang berikut dari, kita tengok yang A pukul 10 pagi hingga pukul 9.30 malam. Okey, ini pada hari yang sama, 10 pagi sampai 9.30 malam. Okey, jadi ada dua keadaan, pagi dan malam. Macam mana kita nak buat? Okey, kita lihat. Dia satu hari saja, jadi kita perlu kira saja daripada pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai 9 malam lah. Tapi kalau kita nak buat kiraan, mari kita lihat jalan kerja dia. Okey, jalan kerjanya di sini. Okey. 10 pagi sampai 9.30 malam. Okey. Jadi bila 10 pagi sampai 9.30 malam, yang pertama sekali, kalau saya suka jadikan nombor itu jam itu dalam bentuk 24 jam. Sistem 24 jam. Bila sistem 24 jam senang kita nak tambah nak tolak. Jadi 9.30 malam ni kita tambahkan dengan, kita buat jam dengan minit kan kat atas ni kan, kita asingkan dua masa tu. 9.30 malam kita tambahkan dengan 12. Kenapa kena tambah dengan 12? Sebab ini malam. Bila malam maksudnya lepas pukul 12, pukul 13, pukul 14 dalam sistem 24 jam. Jadi 9.30 malam dalam sistem 24 jam adalah pukul 9 jam 21.30. Okey. Jadi jam 21.30 ni kalau kita lihat sekarang ni malam 9.30 malam, dan kita tolakkan dengan pagi sebab kita nak tempoh. Maksudnya tempoh daripada pukul 10 sampai pukul 9.30 malam. Jadi kita nak tahu tempoh dia daripada pukul 10 sehingga 21.30 ni. Kalau 10 pagi kita tak payah kira lah, sebab 10 pagi itu memang jam 10.00 kan. Macam ni kan. So kita tolakkan saja. Okey. 21.30 tolakkan dengan 10. Okey, 10 pagi lah kan, ataupun jam 10. So bakinya adalah 11.30. Jadi tempoh masa untuk A adalah 11.30 jam 11 jam 30 minit. Okey. Faham Kita tolak saja. Dia tak melibatkan pengiraan yang sukar kerana dia simple saja. 30 tolak 0, 30. 21 tolak 10 jadi 11. Okey, sangat mudah. Jom kita pergi soalan seterusnya. Soalan kedua. Ditanya B. Pukul 1 PM, maksudnya 1 tengah hari, hari Sabtu. Hari Sabtu sehingga pukul 3.55 AM ataupun 3.55 pagi hari Ahad. Yang B ni dia dah melibatkan 2 hari. Hari Sabtu pukul 1 tengah hari sampai besoknya hari Ahad. Okey, jadi kita kena tahu bahawa hari ni ada 2. Kita kena habiskan kiraan hari Sabtu dulu. Okay, hari Sabtu tu ada satu hari ada 24 jam. Jadi 24 jam ni kita kena tolakkan dengan pukul 1. Tapi pukul 1 ni kita tak boleh tolak 1. Dia adalah tengah hari. Jadi kita kena tolakkan dengan 13, iaitu 12 tambah 1. Okay, maksudnya pukul 13 lah. Jadi nanti 24 tolak 13 dapatlah hari Sabtu punya tempoh. Kemudian untuk hari Ahad kita tahu 3.55 AM maksudnya at morning, pagi. Ataupun anthem meridian sebenarnya kan. Saya sebut at morning sebab nak ingat, senang kan. Okey, jadi maksudnya 3.55 pagi, maksudnya kita akan tambah dengan 3 jam 55 minit. Okey, mari kita lihat jalan kerjanya. Salah masuk pula. Okey. B nampak pukul 1 petang, 1 tengah hari lah PM, Sabtu sehingga hari Ahad. Okey, kita buat kat sini. Hari Sabtu kita nak tahu dulu 1 tengah hari tu pukul berapa. Jadi 1 tengah hari ni sebenarnya pukul 13 ataupun jam 13 dalam sistem 24 jam. Seperti yang saya kata tadi, saya memang suka buat sistem 24 jam supaya mudah untuk menjalankan kiraan. Jadi maksudnya hari Sabtu tu adalah pukul 13. Jadi kita cari sepenuh hari Sabtu adalah 24 jam kan. Jadi 24 ni kita tolakkan dengan 13 yang dah dilalui. Jadi
tempoh masa untuk hari Sabtu adalah 11 jam. 24 tolak 13, jawapannya 11 jam. Faham? Okey. Kemudian kita pergi kepada hari Ahad. Hari Ahad tadi yang saya cakap 3.55 AM at morning, pagilah, anti-meridian kan. Jadi tak perlulah nak tolak 24 apa semua. Jadi jawapan dia memang 3 jam 55 minit pada hari Ahad tempohnya. Jadi nak tahu tempoh daripada hari Sabtu tu sampai hari Ahad, kita kena tambahkan hari Sabtu dengan hari Ahad. Okey, jadi tempohnya kita lihat kat sini ni nak nampak lebih jelas kita tengok dekat sini. Ada dia punya, saya buat dia punya dia punya carta lah Dia punya graf. Okey, hari Sabtu tu kenapa kita tolakkan 24 tolak 13 sebab masa penuhnya adalah 24 tolakkan dengan 13 jadi 11 jam kat sini. Kemudian daripada Sabtu nak ke Ahad kan, hari Ahad ni mula dengan 0000 lah, iaitu 24.00 lah kan. Kita tambahkan hingga 3.55 jadilah 3 jam 55 minit. Ini yang sebenarnya yang saya tunjukkan ni. Okey, kemudian jadi kita kena tambahkan kedua-dua ni, 11 jam dengan 3 jam 55 minit, maka kita tambahkan 3 jam 55 minit dengan 11 jam, maka kita akan dapat tempoh masa 14 jam 55 minit. Jadi inilah jawapan untuk yang B. Okey, saya harap anda boleh faham. Okey, tanpa membuang masa lagi, mari kita pergi kepada C. Soalan C. Jam 4 lah, jam 4 sifar-sifar ni lah. Maksudnya pukul 4 pagi hari Isnin sehingga pukul 10 ataupun jam 10 hari Khamis. Maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia ada 4 hari kat situ. Kalau hari kita kira 4 lah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kalau kita kira jam, kita kena tahu Isnin ni mula dengan pukul 4 pagi, kita kena buat 24 tolak 4. Kenapa 24? Sebab satu hari 24 jam, tapi 4 jam telah pun dilepasi oleh hari Isnin ni. Jadi 24 tolak 4. Kemudian untuk hari Khamis, untuk hari Selasa, untuk hari Rabu, kita tahu dia satu hari 24 jam. Jadi kita tinggalkan, kita tahu 24. Dan hari Khamis adalah pukul 10. Jadi tambah 10 saja. 10 pagi. Jam 10.00 maksudnya 10 pagi kan. Kita tambah saja dengan 10. Okay, jom kita buat yang C. Okey. Agak banyak jalan kerja. Sebab tu saya buat pun macam dah ada salah-salah kan. Okey. Kita tengok kat sini jam 4 hari Isnin sehingga hari Khamis. Maksudnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis melangkau 4 hari. Jadi hari Isnin 24 tolak 4 yang saya kata tadi, maksudnya 20 jam. 20 jam berlaku pada hari Isnin tempohnya. Okey. Kemudian hari Selasa 24 jam sebab satu hari penuh tu. Hari Rabu pun 24 jam sebab sehari penuh tu. Dan hari Khamis adalah 10 jam kerana pukul 10 pagi sahaja sehingga 10 pagi. Jadi kita lihat dekat sini grafnya ataupun dia punya carta apa ni? Graf lah kan. Carta pun saya tak tahu nak sebut. Okey, hari Isnin kenapa saya ambil 24 tolak 4 sebab kat sini daripada mula pukul 4 pagi sampai pukul 24 ataupun sampai tengah malam kan. So 20 jam. Tambah Selasa 24 jam. Tambah Rabu 24 jam. Kemudian Khamis ada 10 jam saja. Okey, mari kita lihat apa yang kita nak buat ni bila kita dah dapat 20, 24 dengan 10 ni. Apa lagi? Kita pun tambahkan saja. Okey, jadi 20 jam tambah 24 jam tambah 24 jam tambah 10 jam. Jadi jawapannya adalah 78 jam. Jadi 78 jam ni boleh dijawab dengan 78 jam. Tapi kalau kita nak bahagikan pun boleh. Kita bahagikan dengan 24. Kenapa? Sebab satu hari ada 24 jam. Maka kita bahagikan, kita dapat 3. Maksudnya kita dapat 3 kali 24, 72. Ini sifir. Kalau tak hafal saya buat sifir kat tepi ni. 24 kali 1, 24 kali 2, 24 kali 3. Saya tambahkan saja. Jadi jawapan dia adalah 3 hari dan bakinya 6 jam. Jadi jawapan akhir 3 hari 6 jam. Okey. Inilah soalan yang C. Alright. Jom kita sambung soalan D. Soalan D pula. Jam 15.30 hari Rabu sehingga jam 02.00 ataupun jam 2 pagi lah hari Jumaat. Jadi kat sini kita buat macam tadi juga, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Jadi hari Rabu ni 15.30, 24 tolak 15.30. Hari Jumaat ni 2 ni kita tambah je nanti dengan 2 sebab 2 pagi kan. Jadi hari Khamis full day 24 jam. Jom kita buat. Kita tengok yang D. Okey, nampak. Rabu 15.30. Khamis 2 pukul 2 petang. 2 pagi. 2 pagi kan. Jadi Jumaat. Khamis tu dah melangkaui sehari. Jadi kita lihat hari Rabu kita kira
pukul 15.30 24 20 macam 7 ni 2 sebenarnya. 24 tolak 15.30. Jadi yang macam 7 tu sebab saya dah potong tu, saya potong-potong tu dah macam nombor 7. Jadi 24 tolak 15.30 tak boleh nak tolak tu yang kosong-kosong belakang. Jadi kita akan pinjam. Okey, kita akan pinjam yang kosong-kosong ni, kita pinjam 1. 24 tolak 1 tinggal 23. Kan jadi 3 kat situ. Okey, 3 ni nampak. Kemudian yang dekat sini dapat 60 sebab 1 jam sama dengan 60 minit. So 60 tolak 30 dapatlah 30. Yang kat sini tadi dah tinggal 23 kan? 23 tolak 15 tinggal 8. Jadi maksudnya hari Rabu tu tempoh dia daripada pukul 15.30 sampai pukul 24 tu ataupun tengah malam adalah 8 jam 30 minit. Ini susah sikit lah kat sini. Jadi awak kena ada kemahiran menolak tu. Tolak pinjam sebelah dapat 60. Jangan lupa Kemudian hari Khamis. Hari Khamis penuh seharian jadi 24 jam. Dan juga hari Jumaat 2 jam saja sebab jam 2 pagi kan. Jadi sebenarnya kat soalan D ni kemahiran apa dia nak tengok? Dia nak tengok kemahiran Rabu ni. Macam mana awak kira 24 tolak 15.30 lepas tu kena pinjam pula orang depan. Dia nak tengok kalau awak tak kerti nak pinjam depan ni, maka awak akan sangkut kat sini. Ingat 24 kita pinjam tinggal 23, yang ini jadi 60 sebab 1 jam 60 minit. Okey, ini dia punya ni carta tu. Hari Rabu 8 jam 30 minit, kita dah kira tadi. Hari Khamis 24 jam dan hari Jumaat 2 jam saja. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambahkan 8 jam 30 minit, 24 jam dan juga 2 jam. Jadi kita mau tambahkan, kalau saya suka tambah bentuk T ni lah. Okey, tambahkan semuanya, maka kita dapat 34 jam 30 minit. Okey. 34 jam 30 minit. Tapi saya macam biasalah, kalau dah lebih daripada 24 jam tu dah lebih sehari, saya suka untuk saya tolakkan dengan hari tu supaya nak jawapan dia lagi cantik. Jadi 34 jam 30 minit, satu hari adalah 24 jam. Saya tolak dengan 24 jam satu hari, maka tinggal 10 jam 30 minit. Jadi jawapan akhir saya adalah satu hari 10 jam 30 minit. Ni jawapan saya lah. Okey. Okey, settle untuk yang nombor 1. Sebenarnya tu yang paling banyak kerja kan, nombor 1 tu Okey, sekarang ni kita masuk kepada nombor 2. Okey, yang kedua, berapa lamakah tempoh masa berikut dalam hari? Okey, yang ni dia minta hari. Yang pertama tadi dia tak minta, tapi saya memang suka tukar je kan. Okey, yang dua ni, A ni, dia minta hari Khamis minggu kedua hingga hari Sabtu minggu ketiga. Berapakah hari tu? Hari Khamis minggu kedua hingga hari Sabtu minggu ketiga. Okey, untuk ingatan awak, okey, untuk ingatan sama-sama lah termasuk saya. Kalau kita kira hari Khamis minggu kedua, maksudnya hari Khamis tu kita kira sebagai hari pertama, sebagai satu. Contoh kan, awak tak boleh kira Khamis ke Jumaat satu hari, Jumaat ke Sabtu 2 hari. Tak boleh macam tu Khamis satu hari, Jumaat satu hari, Sabtu satu hari. Sebab Khamis tu kita ada kat situ, Jumaat pun ada, Sabtu pun ada. Dia tak boleh. Kalau tempoh, kita akan kira berapa jam kan, daripada hari tu pukul berapa sampai hari besok pukul berapa, baru dikira sehari. Tapi kalau dalam hari Khamis ni kira sehari. Tak percaya, cuba ingat tak, kalau awak pergi camping kan, pergi perkemah, perkemahan 2 hari 1 malam, kan hari pertama dengan hari kedua kita kira 2 hari 1 malam kan, dan 1 malam kan. Yang kita tak cakap hari tu 1 hari walaupun dia tak sampai 24 jam, pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 tengah hari esok. Padahal kalau ikutkan jam, tempoh dia baru 1 hari. Tapi sebab kita pergi bercuti tu, kita pergi camping tu 2 hari, hari Khamis dengan Jumaat contohnya, jadi dikira sebagai 2 hari. Hari yang ada pun kira sebagai 1. Okey, jadi kat sini hari Khamis minggu kedua hingga hari Sabtu minggu ketiga. Nak senang kita buat, kita tengok dekat kalender, lagi mudah. Okey, jom kita cuba buat yang A Kita tengok yang A. Okey, soalan 3. Soalan 2 Okey, tengok sini. 2A. Khamis minggu kedua dan Sabtu sehingga Sabtu minggu ketiga. Okey, saya buat kaedah penyenaraian sebab saya nak lukis kalender tu licin sikit kan. Jadi kita kena lihat, bermula dengan hari Khamis minggu kedua tu, maka Khamis lah kita kira. Khamis tu kita kena kira Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Sampai Rabu dah 7 hari kan. Lepas tu minggu ketiga, Sabtu minggu ketiga kan. Khamis sampai Rabu tadi, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Maksudnya hari minggu kedua ada 7 hari dan minggu ketiga ada 3 hari. Jadi jumlahnya 7 tambah 3 adalah 10 hari. Okey. Saya harap ni mudah untuk awak. Okey, jom kita lihat soalan seterusnya. Soalan yang ke B. Yang B lah, soalan B. 21 Mei 2014 hingga 18 Jun 2014. Dia nak dalam hari.
berapa tu? 21 Mei sampai Jun. Mei ke Jun. Jadi kita kat sini perlu ada kemahiran ataupun kita perlu ada input ataupun perlu ada content bahawa Mei tu bulan berapa. Bila kita tahu Mei tu bulan 5, Jun tu bulan 6, tapi kita kena tahu juga bulan 5 tu ada berapa hari, bulan 6 tu ada berapa hari. Kat sini dia nak kaji. Walaupun soalan dia simple macam ni, tapi sebenarnya dia kat sini dia nak tengok awak tahu ke tak Mei tu bulan berapa, dia nak awak tahu ke tidak berapa hari dalam bulan Mei. Okey, jadi kita lihat soalan 2B. Okey, jadi 21 Mei 2014. Ini pun sama, saya kata guna kalender lagi mudah. Okay, untuk soalan kedua ni. Jadi saya guna penyenaraian sebab saya nak cepat tulis. Dan saya risau kalau ikut saya punya kaedah ni pun boleh. Cuma bila dia terlalu jauh sangat bulan dia, kita susahlah nak buat macam ni. Boleh buat tapi lambat. Ni saya buat sebab dia agak dekat Mei dengan Jun. 2 bulan saja. Okay, jadi bulan Mei, 21 Mei tu dikira sebagai hari pertama. 21 Mei tu hari tu. Macam saya cakap tadi lah, hari pertama. Jadi kita kena kira juga 21, 22 sampai 31. Bulan Mei ada 31. Jadi kita tambahkan semua 21 sampai 31, maksudnya kita ada 11 hari ke semuanya. Kemudian Jun pula 18 Jun. Maksudnya 18 hari lah daripada hari pertama Jun sampai hari ke-18. Kan? Jadi 18 hari. Maka kita tambahkan saja 11 dengan 18, maka kita akan dapat 29 hari. Jadi jawapan untuk B, 2B adalah 29 hari. Okey. Soalan seterusnya. Soalan 3. Okey, fokus pada nombor 3. Nyatakan tempoh dalam tahun, bulan dan hari di antara dua tarikh ni. Maksudnya kalau ada tahun kita sebut tahun lah. Kalau ada bulan kita sebut bulan. Kalau ada hari kita sebut hari sekali. Okey, dia tak nak dalam bentuk jam je. Kenapa dia jawab macam ni? Sebab kalau bentuk jam sangat nanti beribu-ribu jam pula. Kan? Okey, sebab dia nak buat hari yang panjang ni dengan tahun yang berbeza. Okey, tengok soalan pertama. 3A. April 2017 hingga Ogos 2020. Okey, untuk yang ini, kalau saya berpandukan kepada pembacaan saya dalam buku teks, kita cuma tolak macam biasa saja. April tu bulan berapa, Ogos tu bulan berapa. Sangat mudah. Okey, jadi kita tahu April bulan 4 dan Ogos bulan 8. Jadi kita kena tolakkan dengan cara begini. Okey. 3A. April 2017 hingga Ogos 2020. Tahun dan bulan kita asingkan, tahun di depan, bulan di belakang. Jadi 2020 tolak 2017. Bulan 8 tolak bulan 4. Jadi senang sangat cara jalan kira dia. Nampak tu? Okey, 2020 tolak 17. So 20 tolak 17, 3 lah. Nak senang kira kan? Okey, kemudian 8 tolak 4, 4. Jadi tempohnya adalah 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Okey, sebab apa kita kata 3 tahun? Sebab kita 2017 ke 2018 kira setahun, 2018 ke 2019 kira setahun, 2019 ke 2020 kira setahun. Jadi tahunnya ada 3, bukan 4. 2017 tu tak dikira setahun sebab 2017 ke 18 baru setahun. Dia tak sama dengan hari tadi. Kalau hari itu dikira sebagai hari pertama. Tapi kalau tahun tahun itu 2017 tu tak dikira. Tahun 2017 ke 2018 baru dikira setahun. 2018 ke 2019 dikira setahun, 2019 ke 2020 dikira setahun. So 3 tahun. Dan bulannya adalah 4 lah. 8 tolak 4, 4. Jadi jawapannya 3 tahun 4 bulan. Okey, jangan keliru dengan hari. Hari lain, bulan lain. Hari lain, tahun lain. Okey, kita pergi soalan B. Soalan B pula ditanya 21 Mei 2014 hingga salah soalan pula. Yang B yang ni 23 Februari soalan 3. 23 Februari 2018 hingga 19 Mac 2023. Bulan Februari sampai bulan Mac. Okey, soalan dalam buku teks ni dia sengaja tau. Dia punya soalan setiap satu dia ada kemahiran yang ditanya tau. Tengok macam tadi kan kiranya senang kan. Sekarang ni dia letak hari. Dah lah letak hari. Lepas tu dia letak bulan Februari pula tu. Dah lah bulan Februari ni awak nak kena ada kemahiran. Awak nak kena ada input. Awak nak kena ada konten bahawa bulan Februari ni adalah berapa hari. Dia ada 28 atau 29 hari. Lepas tu pula awak nak kena tahu, adakah dia tahun lompat? Itu satu lagi kemahiran. Februari 2018, adakah tahun lompat? Takkan tahun lompat tu maksudnya dia ada 29 hari. Jadi 2018 bukanlah tahun lompat. Jadi dia adalah 28 hari. Okey, macam mana nak kira ni? Okey, kalau ikut idea kita akan kira 18, 19, 20, 21, 22, 23 kan? Terkeluar pula. Okey, jom kita lihat cara kira dia. Yang ini agak struggle sikit lah Okey, jom kita lihat. 3B. Okey, nampak ni jalan kerja dia. Gelap sikit. Okey, 23 Februari
sehingga 19 Mac. Mula-mula kita tolakkan seperti biasa. Ini saya lihat daripada buku tag lah. Jadi macam mana cara buat dia? 2023, bulannya 3, harinya 19. Tahun pula, tahun 2018, bulannya 2, 23. Okey. Dia jadi masalah bila kat belakang tu nanti. Mari kita tengok dari depan lah. Untuk kira hari, bulan dan tahun ni, kita kira daripada depan dulu. 2023 tolak 2018, kita dapat 5. 19, 20, 21, 22, 23. Macam saya cakap tadi, 18 tak payah kira. 19, 20, 21, 22, 23. Maksudnya dia adalah 5 tahun. Okey, genap 5 tahun lah. Kemudian bulan. Bulan ni 3 tolak 2 dapat 1. Sorry Okey. 3 tolak 2 dapat 1. Kan? 3 tolak 2 dapat 1. Tetapi kat sebelah ni pula. Okey, dekat sebelah ni. Okey. 19 tolak 23. 19 tak boleh nak tolak 23. Tak cukup hari dia. Jadi kita kena pinjam bulan dekat sebelah. Okey, kita pinjam bulan yang lebih terkini. Okey, maksudnya kalau tahun 2023 dan 2018, 2023 dan 2018, maksudnya kita ambil 2023. Dan hati-hati kat sini dengar. Okey, tahun 2023 bulan 3 belum habis, baru 19 hari. Nampak? Dia pada hari ke-19 tahun 2023 bulan 3. Jadi kita pinjam daripada sebelah, kita tak boleh pinjam bulan 3. Sebab bulan 3 tu tak habis, ada 19 hari lagi. Tapi yang kita boleh pinjam adalah bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya tu bulan berapa? Bulan 2. Jadi kita nak tolak dengan 23 ni, kita kena pinjam sebelah. Hari ni kita nak tolak, kita kena pinjam dengan sebelah. Bulan 3. Tapi bulan 3 belum habis. Jadi kita pinjam bulan 2. Jadi bila kita pinjam bulan 2, maksudnya satu bulan kat sini ni, bulan yang satu baki ni kat sini adalah bulan 2. Kita potong bulan ni jadi kosong. Maksudnya bulan tu dah habis. Bulan apa? Bulan apa yang kita pinjam tu? Bulan 2. Iaitu bulan Februari. Bulan Februari maksudnya ada 28 hari. Sebab tu saya tulis kat sini 28. Okey, hati-hati Yang salah, kalau kat sini bulan 3, maka kita pinjam bulan 2. Pinjam bulan sebelumnya. Jadi bila kita tolak kat sini, 1 tinggal kosong lah. Kalau contohnya ni bulan 4 kan? Ni bulan 4 tapi 19 bulan 4. Jadi kita kena pinjam bulan 3. Bulan 3 ada 31. Jadi bila kita potong 1 ni, kita akan tulis kat sini 31. Maksudnya 19 tambah 31. Tapi sebab ini bulan 2, bulan 3 ni kita pinjam bulan 2 punya. So bulan 3 tu masih tak habis lagi kan? Pinjam bulan sebelumnya bulan 2, maka dia dapat 28 hari saja sebab dia bukan tahun lompat. Okey. Jadi 19 ni kita tambahkan dengan 28 hari, kita dapat 47 hari. Jadi 47 ni lah yang kita tolakkan dengan 23. 47 ni kita tolak dengan 23, kat sini ada tulisannya. 47 tadi tolak dengan 23 hari, maka jawapannya 24 hari. Jadi harinya 24, bulannya kosong, dah tak ada bulan lah, dah tolak tadi kan. Dan tahunnya 5. Dan ingat tak saya kata tadi, bila dia ada hari, memang ada masalah sikit. Bila ada hari, kita mesti tambah 1. Kenapa kena tambah 1? Sebab hari yang kita tolak tadi, biasa kita tolak, kita akan lepaskan yang hari yang 23 hari bulan tu. Tapi sebab kita dah buang 23 hari bulan tu, kita kena tambahkan 1 balik. Jadi dalam kiraan bulan, tahun dan hari, lepas kita dah tambah semua, kita kena ingat kalau dia ada hari, terkeluar sekejap. Kalau dia ada hari, kita kena tambahkan dengan 1. Maka 24 tambah 1, 25. Iaitu 1 tu apa? 1 tu adalah tarikh 23 Februari tadi. Jadi kalau tak, kita kira tak cukup kan? Jadi tambah 1, jawapannya 25. Okay, ingat dalam kiraan bulan, tahun dan hari, hari tu kita kena tambahkan 1 lepas kita dah tolak. Okay, jadi kat sini kemahiran sangat banyak. Iaitu kemahiran yang pertama, kemahiran nak tahu pinjam bulan berapa. Iaitu pinjam bulan sebelumnya. Ingat tu. Dan yang kedua adalah bila kita dah tambah, kita dah settle tambah hari, bulan, tahun. Hari tu kita kena tambah 1. Termasuk hari yang mula-mula kita kira tu, iaitu 23 Februari 2018 ni adalah hari yang kita kena tambah. Jadi total up dia adalah 25 hari. Jadi jawapan akhirnya adalah 5 tahun, 0 bulan dan 25 hari. Okey, saya harap faham sebab ni agak sukar ni untuk fahami. Okey, semoga berjaya untuk faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4 dalam jadual ni. Okey, lengkapkan jadual perjalanan di bawah. Okay, mula, tiba dan tempoh lah. Mula pukul 1.30 at morning. Tak senang gitulah at morning saya kata. Tibanya pukul berapa? Dibagi masa tempoh adalah 4 jam 15 minit. Senang saja, kita tambah saja 4 jam ni daripada pukul 1.30 pagi ni. Tengok congak pun boleh sebenarnya. 4 tambah 1, 5. 15 tambah 30, 45. Jadi 5.45. Dah dapat jawapan kat sini pukul 5.45 kan? Nanti kita tengok jalan kerja. Okey, kemudian yang seterusnya, yang ini masalah sikit. Jam 5.15. Maksudnya pukul 5.15 pagi. Bila dia gerak? Sebab tempohnya 6 jam 30 minit. Kalau 5 tolak 5, 5 tolak 6 dah negatif 1 kan? Maksudnya dah kurang 1. Maksudnya dia gerak ni, masa dia mula gerak adalah hari sebelum dia. Dia gerak 6 jam baru sampai kan? Maksudnya dia gerak tu mungkin dah nak malam masa hari sebelumnya. Pukul berapa tu?
Jom kita tengok jalan kerjanya. Okey. Ni lagi banyak saya conteng sebab dia pening mula-mula saya buat. Kita tengok yang 4 yang ni, yang atas ni Okey. Mula pukul 1.30 4 jam. Okey, yang A ni senang lah. Tambah saja. Saya buat 60 tu sebab saya nak ingat yang ada 60 minit. Jadi 1.30 tambah 4.15 jawapannya 5.45 AM. Maksudnya kita akan tiba pukul 5.45 pagi. Sangat mudah untuk soalan pertama ni. Ini saja. Soalan kedua ni yang B ni, saya nak namakan dia sebagai A, saya namakan dia sebagai B supaya senang nak tengok Ni untuk A punya jalan kerja lah. Okey, yang B ni. Nampak? Okey. Yang B ni kita tahu dia tiba pukul 5.15 dan jumlah perjalanan dia kat sini sampai sini. Okey, daripada sini sampai sini ni. Okey, saya cuba usahakan. Adalah 6 jam 30 minit. Sekarang ni cuba kita tolakkan 5.15 sebab kita dah guna hari kedua ni kan. Maksudnya bila kita tolakkan 6 jam 30 minit dengan 5.15 5 jam 15 minit, maka kita ada baki kat sini 1 jam 15 minit. Maksudnya bas ataupun kenderaan ni bergerak 1 jam 15 minit sebelum pukul 12.30 malam hari tu. Malam sebelumnya. Okey, jadi macam pukul berapa tu? 1 jam 15 minit sebelum pukul 12 tadi kan? So tu yang kita kena buat 24. Sebab hari yang kat sebelah sini ada 24 jam. Kita buat 24 tolakkan dengan 1 jam 15 minit untuk kita tahu pukul berapa kat sini sebenarnya. Jadi 24 jam tolakkan dengan baki yang tinggal tu 1 jam 15 minit. So dekat sini pula kemahiran apa yang kita perlu? Kemahiran nak meminjam. 24 tolak 1.15 itu dah satu kemahiran yang besar untuk kita ingat kan, untuk kita faham. Dan kemudian bila kita nak tolak pun ada masalah. Kosong tak boleh tolak 15, maka kita pinjam daripada 24, dia tinggal 23, pergi ke sebelah dapat 60. Sebab 1 jam 60 minit. Okey, jadi kita dapatkan 6 jam ni. Kat sini tadi, lari pula. Dapatkan 6 jam kat sini. Maka 24 tolak 1 jam 15 minit, barulah cukup 6 jam 30 minit kan. So, jawapan dia 22.45. Maksudnya 22.45 ni jawapan akhir, maksudnya dia bergerak, bas tu atau kenderaan tu bergerak pukul 22.45. Okey, jadi B jawapannya adalah jam 22.45. Okey, ataupun dalam 12 jamnya adalah pukul 10.45 lah. Inilah jalan kerja untuk soalan B tadi. Okey, sukar sikit nak faham. Ni bab ni memang agak struggle. Jadi kita kena pegang konten yang sangat kuat untuk kita tahu. Yang senangnya bagi saya kalau nak buatnya adalah fikir satu hari 24 jam, kemudian kita cuba tempoh tu kalau nak tambah nak tolak kita jadikan dalam sistem 24 jam lagi mudah untuk kita buat. Okey, macam ini kan dia agak berat. Okey, saya harap awak faham. InsyaAllah. Okey, seterusnya pergi kepada soalan seterusnya adalah soalan 5. Soalan 5. Beza masa antara Kuala Lumpur dengan Sydney. Kuala Lumpur dengan Sydney. Sydney ni Australia, di depan kita. Okey, maksudnya di awal daripada kita. Ialah 2 jam. Okey, contohlah awak kata, cikgu mana kita tahu? Cikgu tahulah Sydney tu kat depan. Macam mana tahu? Dengar ayat seterusnya. Sydney berada di sebelah timur. Bila dikata sebelah timur, timur awak ingat. Bila timur maksudnya kanan. Timur kanan. Kanan tangan awak. Mana tangan kanan awak? Angkat. Kan? Okey, jadi Sydney sekarang berada di timur, maksudnya kanan. Bila kanan maksudnya dulu. Dia akan sampai dulu. Okey, maksudnya Sydney ni bezanya 2 jam. Jadi maksudnya Sydney ni 2 jam lebih awal daripada kita. Jadi, jika waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 16 ataupun jam 16.00, iaitu pukul 4 petang lah kan. Pukul berapakah waktu di Sydney? Senang saja. 16 kita tambahkan dengan 2 jam. Jadi, jawapan dia adalah 18. 18 tu maksudnya pukul berapa? Pukul 6 petang lah. Pukul 16 ni pukul 4 kan. Jadi, jawapannya pukul 4 petang. Nanti kita tengok jalan kerja Jom. Okey, jalan kerjanya senang je kat sini. Okey. Soalan 5 tadi kan. Okey. Beza masa 2 jam. KL jam 16.00 iaitu 4 petang. Jadi Sydney timur lebih awal. Kita tolakkan saja. Kita tolakkan saja. Silap tadi bukan tambah bukan tambah. Ya Allah, nasib baik semak. Okey, bukan tambah tapi tolak. Kita tolakkan 2 jam sebab dia 2 jam lebih awal. Jadi kalau KL pukul 16, maksudnya Sydney 16 tolak 2 pukul 14. Jam 14.00 ataupun pukul 2 petang silap tadi pendengaran awal tadi. Okey, jadi pukul jam 14.00 jawapan dia. Alright. Boleh tengok senang pun boleh salah. Jadi matematik memang macam tu Jadi kalau saya ada tersilap boleh tulis komen kat bawah. Okey, jawapan untuk 5 16 tolak 2. Jawapannya 14. Okey, seterusnya.
Kita pergi kepada soalan ke-6. Okey. Waktu di Malaysia ialah pukul 1.30 pagi hari Khamis. Okey. Waktu di Itali pula ialah 6.30 petang hari Rabu. Kita kena tahu kat sini. Dia tak cakap mana timur, mana barat. Dia tak cakap mana dulu. Tapi dia kata hari Khamis Malaysia. Itali Rabu. Maksudnya kita dulu hadapi hari itu. Kita sampai hari Khamis dulu tapi tapi Itali belum sampai. Maksudnya kita cepatlah daripada Itali. Kan? Jadi pukul 1.30 pagi, Itali pukul 6.30 petang hari Rabu. Berapakah beza masa antara Malaysia dengan Itali? Dia nak beza masa. Dia nak masa. Kemudian, berikan satu lagi contoh waktu yang setara bagi kedua-dua negara tersebut. Contoh waktu setara. Saya tak berapa faham soalan ni tapi saya rasa betul kot. Waktu yang setara maksudnya kalau pukul 1.30 pagi ni dalam 24 jam tu apa? 6.30 petang dalam 24 jam tu apa? Jadi saya cuba jawab yang setara ni dulu. Jom kita lihat jawapan. Ni saya buat tadi. Alright, Malaysia 1.30 pagi. Jadi waktu yang setara adalah jam 1.30 lah hari Khamis pagi kan. Hari Khamis kan. Itali 6.30 petang. Iaitu waktu setaranya adalah jam 16.30. Mungkin tu kot yang dia nak. Saya rasa lah. Sebab dia kena waktu setara. Jadi jam 1.30, jam 18.30 hari Khamis dan hari Rabu lah. Tu nama untuk jam setara, waktu setara. Sekarang ni dia nak beza masa. Sekarang ni hari Khamis dan Rabu. Maksudnya yang hadapi hari dulu adalah Malaysia. Kita tengok dekat sini, kita kena buat carta graf dia ni. Maksudnya Malaysia kat sini. Ni Rabu, ni Khamis. Ni Rabu, ni Khamis. Malaysia ni 1.30. Maksudnya daripada pukul pagi 00.00 sampai 1.30 pagi. Maksudnya tempohnya adalah 1 jam 30 minit lah. Kan? Untuk Itali pula, hari Rabu. Hari Rabu ni. Dan dia sekarang jam 18.30. Ni 18.30. 18.30. Maaf tulisan tak berapa jelas. 18.30 maksudnya pukul 6.30 lah kan. Jadi waktu penuh adalah 24 jam. 24 tolakkan dengan 16.30. Maka kita akan dapat tempoh ni kat sini. Iaitu 5 jam 30 minit. Jadi nak tahu jumlah tempoh dia. Nanti kita kira yang kat bawah ni adalah pengiraan lah. Macam mana saya tahu tadi kan. 24 tolak 18.30. Kita dapat 5 jam 30 minit lah. Ini kiraan tadi. Senang saja pun kena guna kemahiran menolak dengan betul lah. 30 tak boleh pinjam. Kita potong 24 tinggal 23. Kita bagi sebelah 60 minit. 60 tolak 30 jadi 30 minit. Kemudian 23 tolak 18 jadi 5 lah. Ni agak mudah. Sebab dah biasa kan. Kalau dah biasa dia jadi mudah. Kemudian beza masa dia senang saja. Kita nak tahu daripada Itali dengan Malaysia beza masa dia berapa. Tambah saja 5 jam 30 minit dengan 1 jam 30 minit. Jadi kita tambahkan jam dengan minit ni 5.30 tambah 1.30. Jawapannya 6.60. 6 jam 60 minit. Dan kat sini saya tambah lagi 6 jam 60 minit sebab 1 jam saya tahu 60 minit. Saya tolakkan dengan 60, saya tambahkan dengan 1 sebab 1 jam 60 minit. Jadi 60 ni pergi sebelah dia jadi 1. Jadi bila saya buat pergi sebelah dia jadi jawapan akhirnya adalah 700 iaitu 7 jam. Jadi beza masanya adalah 7 jam. Itulah jawapan saya. Maaf ada conteng tepi itulah jawapan saya untuk soalan nombor 6. Jadi saya rasa latih diri ni sampai sini saja soalan yang saya dapat kongsikan. Jadi saya harap anda semua dapat memahami dengan baik. Saya minta maaf kalau ada tak berapa terang penyertaan saya. Tapi kalau ada kesilapan boleh tolong komen di bawah untuk saya pinkan pembetulan. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.